Assalamualaikum, nama saya Nurul Atika Syazwani. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk tokoh-tokoh Islam iaitu Syekh Muhammad Abduh, tokoh Islah Agung. Baiklah, saya akan membincangkan tentang riwayat hidup Syekh Muhammad Abduh. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau lahir pada 1265 Hijrah bersamaan 1849 Masihi dalam keluarga petani di Tanta, Mesir. Syekh Muhammad Abduh mempunyai pertalian darah dengan Umar Al-Khattab. Pada tahun 1882 Masihi, beliau dibuang negeri kerana dituduh terlibat dalam pemberontakan Urabi. Semasa menjalani hukuman, beliau ke Perancis dan menerbitkan majalah Urwatul Wusqa bersama gurunya iaitu Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau meninggal dunia pada 1322 Hijrah bersamaan 1905 Masihi di Iskandariah, Mesir. Seterusnya, saya akan menyatakan pendidikan Syekh Muhammad Abduh. Semasa kecil, beliau belajar membaca dan menulis daripada bapanya. Beliau mempelajari Al-Quran dan menghafaz dalam masa 2 tahun. Beliau juga belajar bahasa Arab di Masjid Al-Ahmad. Beliau belajar tasawuf dan tata bahasa Arab dari Syekh Darwish Kudur dan Syekh Darwish. Selain itu, beliau belajar bahasa Perancis dan ilmu kemajuan barat di Perancis. Beliau belajar matematik dan falsafah dari Syekh Hasan Al-Tawil. Pada tahun 1877 Masihi, beliau mendapat ijazah dari Universiti Al-Azhar. Pada tahun 1896 Masihi, beliau belajar bidang akademik dan pemikiran Islam dari Sayyid Jamaluddin yang mengunjungi Mesir. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang sifat beliau yang boleh dicontohi. Pertama, cintakan ilmu. Syekh Muhammad Abduh seorang yang mencintakan ilmu, jadi beliau akan mencuba sedaya upaya untuk mempelajari apa sahaja. Kedua, beliau seorang sufi yang zuhud sebelum berkenalan dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ketiga, Syekh Muhammad Abduh seorang yang berani menyatakan idea islahnya. Islah bermaksud pembaharuan, pembaikan, perubahan terancang ke arah yang lebih baik. Yang keempat, Syekh Muhammad Abduh seorang yang berpandangan jauh, bermaksud beliau akan memikirkan tentang cara, idea ataupun langkah untuk menyebarkan islahnya pada masa hadapan. Kelima, beliau seorang yang tegas tetapi penyayang terhadap pelajarnya. Beliau akan bertimbang rasa kepada pelajarnya. Seterusnya, Syekh Muhammad Abduh seorang tokoh ulama, pemimpin yang berketerampilan dan berwibawa, di mana beliau mempunyai ciri-ciri pemimpin yang sempurna. Akhir sekali, sifat beliau yang boleh dicontohi ialah kreatif. Ini kerana beliau dapat menghasilkan tulisan yang bernas dan dapat mempengaruhi pemikiran umat Islam ke arah kebaikan. Baiklah, ini adalah makna ringkas sufi. Anda semua boleh merujuk kepada lampiran ini untuk mengetahui apa itu sufi. Baiklah, mari kita lihat faktor yang menyebabkan beliau melakukan pengislahan dalam pendidikan. Pertama, kekurangan prasarana pendidikan dan bantuan daripada kerajaan. Sistem pendidikan pada masa itu menjurus kepada taklid akma dan jumud iaitu ketinggalan zaman. Ketiga, beliau mendapat inspirasi daripada gerakan islah yang dibawa oleh Syekh Jamaluddin yang menjurus kepada integrasi ilmu. Dan akhir sekali, kesedaran beliau terhadap keperluan islah dalam kurikulum sekolah dan universiti. Maksud, beliau sedar bahawa kurikulum sekolah dan universiti perlukan kaedah baru ataupun cara baru untuk membaiki kekurangan mereka. Ini adalah maksud taklid dari segi istilah. Menurut ulama usul fiqh, ialah beramal dengan pendapat orang lain tanpa mengetahui hujah dan dalilnya. Selain itu, taklid juga ialah mengikuti atau menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar dan dalil secara bukti kenapa ia berpendapat sedemikian. Manakala jumud bermaksud beku, kolot, menjumudkan atau menjadikan sesuatu iaitu konsep pemikiran masyarakat sesuatu yang ketinggalan zaman. Seterusnya, saya akan terangkan saranan beliau ke arah pembangunan rohani dan jasmani umat Islam dari aspek akidah. Pertama, menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar supaya terpelihara daripada dosa. Ini kerana beliau mahukan umat Islam mengikuti ajaran Islam yang sebenar, bukannya mengikuti ajaran yang tidak pasti ataupun tidak sahih. Kedua, menolak taklid buta supaya amalan diterima oleh Allah. Ini kerana
Maksud taklid yang saya terangkan sebentar tadi membawa kepada kemusykilan. Ianya bermaksud sesuatu yang tidak pasti dari mana datang sumbernya, sesuatu yang tidak ada alasan ataupun hadis yang kuat untuk menyokong pernyataan tersebut. Baiklah, mari kita lihat pembaharuan ataupun idea islah yang beliau perkenalkan. Pertama, dari aspek akidah, Syekh Muhammad Abduh menyeru umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan menolak taklid buta. Kedua, dari aspek integrasi ilmu, beliau menyarankan semua bidang ilmu termasuk ilmu fardu kifayah dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan universiti. Akhir sekali, dari aspek pengurusan dan pentadbiran, beliau membuat perubahan dalam sistem pendidikan dan pentadbiran kehakiman supaya lebih sistematik. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang sumbangan beliau terhadap perkembangan umat Islam. Beliau berjaya mengubah pandangan umat Islam yang pasif dan jumud. Bermaksud, beliau dapat mengubah pemikiran umat Islam yang ketinggalan zaman. Kedua, berjaya meniupkan semangat menentang penjajah. Ketiga, memperbaiki sistem pendidikan dan kehakiman syariah dengan mengadakan idea islah. Bukan itu sahaja, beliau dapat menghasilkan pelbagai karya bagi memajukan pemikiran umat Islam. Dan akhir sekali, menerbitkan majalah Urwatul Wusqa bersama gurunya iaitu Said Jamaluddin Al-Afghani. Sekarang, saya akan nyatakan saranan pembaharuan beliau terhadap kurikulum pendidikan. Pertama, mewujudkan mata pelajaran matematik, geometri, algebra, geografi, sejarah dan seniqat. Kedua, beliau mewujudkan piawaian dalam penganugerahan sijil. Di samping itu, beliau juga menyediakan peruntukan untuk gaji guru dari Pembendaharaan Negara dan Tanah Wakaf. Yang keempat, mewujudkan farmasi khusus untuk pelajar Universiti Al-Azhar. Selain itu, memperbaiki asrama pelajar dengan menekankan aspek keselamatan dan kesihatan. Akhir sekali, hasil karya beliau yang bermutu telah menjadi sumber rujukan utama. Seterusnya, mari kita lihat kesan perjuangan islah ataupun pembaharuan yang dibawa oleh beliau. Kurikulum Universiti Al-Azhar lebih sistematik dan menjadi model kepada pusat pengajian lain di dunia. Selain itu, pendidikan matematik, geometri, algebra telah diwujudkan dalam sistem pendidikan semasa. Ketiga, umat Islam lebih sedar tentang kepentingan ilmu. Malah, kebajikan pelajar dan guru lebih diberi perhatian dan sukatan pelajaran di sekolah dan di universiti merangkumi bidang fardu ain dan fardu kifayah. Jelaslah bahawa idea islah yang dibawa oleh beliau membawa kesan yang amat besar dan pembaikan untuk umat Islam. Okey, sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda dapat mencontohi kepribadian Syekh Muhammad Abduh? Mari kita lihat jawapannya. Pertama, berani menyatakan kebenaran walaupun berhadapan dengan cabaran yang besar. Kita boleh gunakan istilah ini dalam kehidupan kita. Bermaksud, kita perlu jujur walaupun apa sahaja yang berlaku. Kedua, bersikap tegas tetapi penyayang, di mana kita boleh gunakan istilah ini ketika kita mengajar rakan-rakan kita yang kurang faham dalam pelajaran, di mana kita perlu bersikap tegas ketika mengajar mereka, tetapi kita juga perlulah bertimbang rasa terhadap mereka. Dan yang ketiga, berketerampilan ataupun karya bermutu, di mana kerja sekolah yang kita siapkan perlulah mempunyai jawapan yang menarik, jawapan yang boleh difaham oleh guru. Akhir sekali, pendekatan dakwah, metod, kaedah ataupun cara menyampaikan ilmu dan idea islah beliau. Pertama, melalui proses pengajaran seperti di Universiti Al-Azhar dan masjid. Kedua, melalui media massa seperti majalah Urwatul Wusqa, Akhbar Al-Waqi'i Al-Misriyah dan Al-Ahram. Ketiga, melalui karya ilmiah seperti Risalah Tauhid dan akhir sekali, melalui jawatan yang disandang seperti Hakim Mahkamah Rayuan Mesir. Baiklah, mari kita ulang kaji balik apa yang kita belajar sebentar tadi. Seorang tokoh yang bernama Syekh Muhammad Abduh, seorang tokoh islah. Nama penuh beliau ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Qairullah. Tempat lahir beliau di Tanta, Mesir. Tarikh lahir ialah 1265 Hijrah bersamaan 1849 Masihi.
Keturunan beliau adalah beliau mempunyai pertalian darah dengan Umar Al-Khattab, meninggal dunia pada 1322 Hijrah bersamaan 1905 Masihi di Iskandariah, Mesir. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.